Ke dia baru ni. Minggu lepas. Ustaz lah dah. Tak kenal nama. Kalau kira dari segi apa panggil apa? Dari segi pengaji tu salah lah. Salah ke dia, salahnya tak kenal nama ustaz. Paling gue kenal. Apa? Takut jadi apa? Dan mau ngaji dengan siapa? Tahu ustaz berapa? Padahal kan nama dia Ustaz Haris kau. Boleh kita rujuk balik. Kata Ustaz kata begini. Balik kan kenal nama, tak kenal dia duduk mana, dia nikah dengan siapa, bini dia berapa, kita tak perlu tak apa. Nama paling penting. Okey. Sebelum kita masuk hari ni hari ngelah, lama dah kita nak cara bahasa ni, Pak Istihadah ni. Hari ni kita nak cara sikit ngelahnya mengenai istihadah. Cuma sebelum masuk kepada Pak Istihadah ni, soalan dulu dah. Soalan dia nya, maaf ni sebut lagi tajuk sikit. Nak tanya soalannya nombor 1. Kalau solat subuh berjamaah, kita pergi kalau solat subuh berjamaah serta pergi dia ni, serta pergi imam dah di rakaat kedua. Situasi dia. Dia sembahyang subuh ni, subuh tak ni dah. Dia ginya imam dah di rakaat kedua. Dia gitu imam dah rakaat kedua dah. Maksudnya subuh ni 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat terakhir ni. Dan baca kunut. Dia gitu tak imam baca kunut. Solat saya saya perlu serta baca kunut lagi pada rakaat kedua kita. Ya. Jadi dia ni situasi dia mari lewat, tidur lewat malam main TikTok. Jadi pagi tu pergi sembahyang subuhnya lewat. Dia gitu rakaat kedua dah. Dia gitu tu imam duduk. Falakal hamdu ala ma qadait. Dia pergi Allahu akbar, angkat tangan lah. Amin amin sebagainya habis. Lepas habis rakaat sujud dia desa rakaat lah. Bila dia desa rakaat, dia rakaat tu. Tak dia rakaat. Maka dia panggil dia pun kunut dah ni. Dia bangun pada rakaat pertama dia macam biasa. Rakaat kedua, adakah dia kena kunut balik? Ya, kena kunut balik. Seperti orang main maghrib tu. Tahiyat akhir dia 3 kali. Tu dia mari main maghribnya, maghrib 3 rakaat. Dia gitu ngelah dah, tak ada rakaat ketiga. Tahiyat akhir dah. Dia gitu rakaat kedua. Rakaat terakhir, tahiyat akhir. Lepas tu dia bangun. Tahiyat akhir pula 3 kali tahiyat akhir. Bagi orang yang bagi sembahyang maghrib, maksudnya nak royak kena baca kunut jugalah. Apa hukum kunut di kita? Hukum sembahyang baca kunut dari subuh. Hukum dia sunat muakkad bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Ada pun sembahyang lain, hukum dia sunat juga. Bila kita dengar sesuatu bencana yang berlaku di orang Islam, sama ada dalam negara atau luar negara. Ni kita dengar pasal Turki ni. Tu boleh sunat baca kunut, utamanya kunut nazilah lah. Kalau boleh gabung dua-dua. Maya dia, maya fardu yang 5. Maya Zuhur ni baca kunut di rakaat terakhir. Syarat kena rakaat yang terakhir boleh? Boleh. Cumanya kalau nak imam nak baca kunut kena maklum awal lah. Takutnya makmum kata imam sesat dan sebagainya lah. Okey, soalan yang kedua. Kita berjemaah di masjid. Saya sebut dah baru ni, sembahyang di masjid dengan surau lebih besar pahalanya sembahyang di masjid daripada surau. Dan sembahyang di masjid yang buat Jumaat lebih besar pahala dia daripada sembahyang di masjid yang tidak buat Jumaat. Sembahyang di masjid yang buat Jumaat lebih afdal sembahyang berjemaah daripada sembahyang seorang. Sembahyang di masjid yang buat Jumaat yang berimam, maksudnya berjemaah, lebih afdal jemaah ramai daripada jemaah sikit. Maka soalan dia nya, kita berjemaah di masjid. Tu confirm dah. Soalan tak lagi tu. Cuma nak ayatnya, bila sembahyang seorang, pahala kita saja pahala. Saat ni pun kalau kita sembahyang saat ni, sembahyang kita khusyuk, dapat pahala. Kalau sembahyang berjemaah tak khusyuk langsung, start Allahu Akbar sampai salam.
Dia semaya ke apa? Contoh dia semaya yang tak dengar imam baca. Semaya Zuhur dengan Asar. Confirm, kena yakin dia dapat 25 pahala. Walau dia lalai. Akad takbir sampai salam lalai, dapat 25 pahala. Ataupun kecek mudah 25 ya dapat hari tu. Tambah gaji pulak 70 ya sehari, 90 ya hari tu boleh. Ada pun dia semaya yang dengar baca imam subuh, maghrib, isyak. Dia lalai. Bermula dia akad takbir Allahu Akbar sampai dia salam, dia lalai. Confirm dapat 27 pahala, Nabi janji. Apa dia? Kelebihan sebab solat berjemaah. Paling gue berjemaah, sore makmum. Tu dapat pahala berjemaah. Kalau semai sore kalau khusyuk dapat sah pahala. Kalau tak khusyuk tak dapat pahala, tetapi dikira sudah menunaikan kefarduan, kewajipan sebagai muslim kena solat. Kita berjemaah di masjid, kita angkat takbiratul ihram, kena ingat molek dia tak kena angkat. Dia kena lafaz. Angkat ni dia angkat tangan waktu solat. Okey, kita angkat takbiratul ihram dengan makna kita baca, kita sebut talafuz Allahu Akbar. Imam dah rokok. Soalan saya, adakah kita mendapat rakaat sebab Al-Fatihah pun tak sempat baca atau perlu tambah rakaat? Okey, benda ni kena rujuk kembali kepada masalah masbuk dan muwafiq. Salah satu ilmu yang payah ulama sebut ilmu ba'hid, nifah istihadah dan ilmu ba' masbuk dan muwafiq. Okey, kita pergi sikit ba' masbuk muwafiq. Apa dia masbuk? Apa dia muwafiq? Ramai kebanyakan orang dia tak tahu status dia satu. Status dia masbuk ke muwafiq. Bila dia tak tahu dia masbuk ke muwafiq, maka dia jadi tak tahu nak menentukan dia saat ni kena baca Al-Fatihah ke tak kena baca. Tu dimaaf bagi dia meninggalkan Al-Fatihah ke dia kena sudah juga Al-Fatihah. Maka benda ni kena tahu bila kita kena tahu kita ni status kita gap. Berkahwin ke bujang contoh. Kita kena tahu status kita ni masbuk ke muwafiq. Kena tahu status kita. Lelaki maya sok mudah. Apa makna muwafiq? Nah, saya jawab soalan. Gini makna masbuk, gini makna muwafiq. Mai Jumaat tu perlu. Bila solat berjemaah, dia tak boleh lari daripada masbuk dan muwafiq. Dan kita kena tahu bahawa masbuk dan muwafiq bukan berlaku pada mula-mula kita sembahyang. Tu imam duk sembahyang kita mari berlaku masbuk muwafiq, ya. Dan pada rakaat kedua boleh berlaku masbuk muwafiq. Rakaat ketiga dan rakaat keempat berlakunya masbuk muwafiq. Gapo dia masbuk, gapo dia muwafiq, kena teliti, kena faham jelas supaya kita ni tak salah status kita. Soalan. Bila kita berjemaah, kalau sembahyang sore tak ada lah, maka dia kita ni status kitanya kita kena tahu kita ni sama ada muwafiq atau masbuk. Bila solat jemaah ke mana ke salah satu dia masbuk ataupun muwafiq. Kita kisah soal. Okey. Untuk jawab soalan ni kita kena jelas dulu takrif, definisi masbuk dan muwafiq. Apa dia muwafiq? Okey, faham boleh. Setengah orang pun dia belajar dia tak faham. Sebab apa? Sebab kurang jelas ataupun kurang dia ambil peduli mengenai benda ni. Okey, dia muwafiq seseorang ni kena kepada siapa? Kena kepada makmum. Tak imam tak kena. Tak imam tak ada kau masalah dia. Seseorang yakni makmum yang ada masa untuk baca Al-Fatihah. Sekali lagi, makmum yang ada masa untuk baca Al-Fatihah. Ingat molek, sebut saat ni ada masa, bukan dia baca. Faham molek? Makmum yang ada masa, ada peruntukan untuk dia baca Al-Fatihah. Dia baca tak kira. Makmum yang ada masa untuk baca Al-Fatihah,
Al-Fatihah pula, Al-Fatihah sederhana. Jadi makna di kita Al-Fatihah ni ada 3 kategori. Al-Fatihah cepat, Al-Fatihah sederhana, Al-Fatihah lambat. Jadi makmum sini, makmum yang ada masa untuk baca Al-Fatihah, Al-Fatihah sederhana. Bila tu? Bermula timesnya, bermula dia akad takbir. Bermula takbiratul ihram makmum, bermula takbiratul ihram makmum sehingga tu imam turun pala untuk rokok. Sekali lagi, makmum kena faham balik yang ada masa, bukan dia baca dah, yang ada masa untuk baca Al-Fatihah sederhana. Bila bermula takbiratul ihram makmum sehingga masanya tu imam turun pala untuk rokok. Jadi contoh dah, kita nak tahu bila kita ada masa untuk baca Al-Fatihah, maka kita digelar sebagai muafiq. Okey, sekali lagi. Okey, tu imam. Tu imam duk semaya, tak kira lah. Tu imam semaya baca Yasin ke, baca Al-Baqarah tak kira. Yang kira kita mari duduk belakang dia, kita angkat takbir. Allahu Akbar. Start bar kita dikira masa. Okey, makmum yang ada masa untuk baca Al-Fatihah sederhana. Nak tanya ramai-ramai hari ni sebab baca Al-Fatihah seorang semaya, berapa saat, berapa minit Al-Fatihah kita? Pernah kira? Pernah hitung? Tu masalah lemahnya iman kita. Okey, nak tahu berapa? Okey, bila sebut Al-Fatihah dia ada 3. Cepat, sederhana, lambat. Jadi sini naknya Al-Fatihah sederhana. Al-Fatihah sederhana ni lawan mana? Berapa minit, berapa saat? Disebutnya ada 2 pembahagian. Kata setengahnya 25 saat. 25 saat. Ada kata setengah sederhana 45 saat. Lebih kurang lah. Okey, apa dia muafiq? Makmum yang ada masa untuk baca Al-Fatihah bermula takbiratul ihram, dia siapa tu imam tu kepala untuk rokok. Jadi kalau dia ada masa, maka dia kena berhabis dan dimaaf bagi dia 3 rukuk yang panjang. Okey, lah ni nak caranya kita lah ni, kita tahu ke tak? Kita ni berapa saat kita baca Al-Fatihah? Berapa minit kita baca Al-Fatihah? Kita ni duduk dalam klasifikasi Al-Fatihah cepat ke, lambat ke, sederhana. Nak tahu? Okey, bila lagu tu kita nak tahu lagu mana cara dia? Mudah saja. Telefon ada dan sebagainya, balik ni buka jerandik, tekan start, baca bismillah. Al-Fatihah. Kita nak tahu berapa qadar Al-Fatihah kita. Bila sebut sederhana, sebut pertengahan 25 saat, kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai 25 saat ataupun 30 saat baru ke ihdinas siratal mustaqim. Contoh, dengan makna bila kita pergi sembahyang, kita bakal takbir Allahu Akbar dengan takbir tu kepala sana. Kita baca dia kalau dengan ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia ihdinas siratal mustaqim dengan makna kita ada 25 saat qadar bacaan Al-Fatihah sederhana. Bila ada masa, kita kena sudah baca Al-Fatihah. Apa? Sebab kita muafiq. Bila dia terimam rokok ke, terimam iktidal ke, tak ingat. Qadar kena berapa? Boleh? Sekali lagi dah. Bila kita ni digelar sebagai muafiq, dengan makna apa? Orang yang ada masa untuk baca Al-Fatihah. Berapa Al-Fatihah sederhana? 25 saat ataupun 30 saat atau 45 saat lebih kurang. Bila ada masa, maka kita dimaaf. Tidak mengapa kita ni tidak ikut imam. Maksudnya kita kena berhabis Al-Fatihah kita. Bila kita baca Al-Fatihah kita, terimam rokok, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim. Terimam iktidal, dok lagi, kita tak habis lagi. Terimam sujud pertama baru waladdallin, amin. Kita pun tunggu rokok. Ikut terimam lah. Ambil terimam iktidal dan sebagainya. Lepas tu kita dikira apa? Kita dimaaf.
Dia panggil 3 rukun yang panjang, kita dikira dapat rakaat. Melainkan kalau kita ni tak ada masa untuk baca Al-Fatihah sederhana 25 saat atau 30 saat atau 45 saat, kita nak baca ke habis lagi. Tak imam rokok kita baca lagi, tidak kita nak baca, tak biar Al-Fatihah dia. Tak imam sujud pertama, tak imam duduk antara sujud, tak imam sujud yang kedua, tak imam sujud antara yang kedua, kita tak habis lagi, lama sungguh, lambat sungguh dia. Maka kalau tak imam nak angkat kepala tu, dia diberi 2 pilihan. Kalau tak imam angkat kepala, semaya dia saat dia kena buat 2 pilihan. Sama ada dia mufarakah semaya sendiri ataupun dia ikut imam. Kalau dia ikut imam nak angkat kepala, dia tu rokok, maka dia dikiranya dia bagi tidak dapat Al-Fatihah, tidak dapat rakaat, tapi dia dikiranya mengikut imam. Dan dia kena tambah 1 rakaat lagi, dia dikira ikut imam. Sama ada kita nak buat lagu tu atau kita nak niat mufarakah. Kalau kita niat mufarakah, aku semaya sore, aku pisah dengan imam, maka habis, tak ada masalah. Semaya sebuah tu, cuma pahalanya tidak berjemaah dah lah, sekadar setengah saat ni saja. Jelas? Yang kedua, bila sebut muafiq, orang yang ada masa untuk baca Al-Fatihah, qadar sederhana. Maka bagi masbuk yang tak ada masa, apa? Jemaah ataupun makmum yang tidak ada masa untuk baca. Lepas tu kita jangan mungkin nak belorak Bismillahirrahmanirrahim, ada. Qadar kita pergi bismillah sampai kat mana kita. Kalau ada masa, kita dimaaf untuk rapi Al-Fatihah. Kalau tak ada masa, dianya masbuk, tak ada masa, dia akan takbir Allahu Akbar. Dia membaca ada baru 15 saat macam tu, tak ada Allahu Akbar, dia dikira muafiq, dia dikira masbuk, tak ada masa. Bila tak ada masa, dia kalau nak ikut rakaat, dia kena ikut. Dia dimaaf tidak berapi Al-Fatihah. Kalau dia rakaat dengan imam walaupun qadar 2 saat subhanallah, maka dia rakaat. Kalau tak imam rakaat, dia nak rakaat sil, dia panggil berganti. Tak ada tamak nina, maka dia tak ada rakaat. Sebab tu jangan belorak. Kalau kita, maksudnya ni kita kena tahu ni kita ni siapa. Apa kita panggil kita ni, status kita apa? Bermula dengan takbir Allahu Akbar. Cek kita ni berapa saat dah kita. Kalau tak imam tu lepas untuk rokok, berapa masa? Ya, aku ni walaupun tak habis Al-Fatihah, ada dah 25 saat ni, kita dimaaf untuk tidak ikut imam berapi Al-Fatihah. Jelas? Nampak kau kena buat panggil praktikal. Berhadap. Okey, jelas. Ada soalan? Okey, maksudnya kembali pada soalan dia lagu mana? Kita solat berjemaah di masjid, kita angkat takbir. Jadi dia ni angkat takbir dah, Allahu Akbar. Imam dah rokok, dengan makna dia mari angkat takbir Allahu Akbar, tak imam pun rokok. Lagu mana soalan dia? Dia kena terus Al-Fatihah atau dia kena rokok? Kelis status dia. Kalau dia masa dia angkat takbir Allahu Akbar, mata tu tak imam rokok, ada ke tak masa 25 saat? Kalau ada masa 25 saat, dia kena berapi Al-Fatihah. Dimaaf 3 rukun yang panjang, jangan sampai tu imam nak angkat kepala daripada sujud yang kedua. Kalau dia Allahu Akbar, tak imam rokok, masa ada berapa minit, berapa saat? Masa ada baru 20 saat lebih kurang. Maka dianya dikira masbuk. Bila masbuk, dia kena terus rokok. Dia rokok, kalau dia kata imam rokok sama subhanallah paling kurangnya, maka dia rakaat. Terus macam semaya macam biasa, tak perlu tambah rakaat. Kalau dia Allahu Akbar, tak imam berokok, masa 25 saat tak ada, dia berokok juga. Bila dia start tu kepala rokok, tak imam angkat kepala, maka tak ada. Dia panggil berganti. Tak ada sekali rokok dengan tak imam. Bila tak ada rokok dengan tak imam, dia tak ada rakaat. Dia rokok juga, dia tidak tak imam semaya berabi, tak imam bagi salam, tambah 1 rakaat lagi. Apa? Sebab tak ada. Dengan tak ada tak imam, cara di masbuk muafiq dan cara di kita punya rokok. Kalau rokok kita ada sambung dengan tak imam boleh. Kalau silang, tidak dikira dapat rakaat, kena tambah rakaat solat. Okey, jelas? Maka soalan ni
kena tanya diri dia saat ni, dia kat takbir dengan takbir rokok tu ada pada masa 25 saat lebih kurang. Kalau ada masa, dia tu muafiq kena berhabis Al-Fatihah. Kalau tak ada masa, dia kena ikut takbir, sebab dijadikan Al-Fatihah imam adalah Al-Fatihah makmum. Tu. Dia rokok boleh rakaat. Jelas? Ada soalan mengenai masbuk muafiq? Okey, baik. Masuk pada pengajian kita hari ini mengenai istihadah. Sekali lagi. Okey, istihadah ni apa? Sikit lagi, gelah hari ni lah gelah. Buat ni pening dah, sebab istihadah lepas cukup. Okey, gelah hari ni terakhir. Yang depan insya-Allah kita masuk bab puasa. Okey, nak puasa tak lama dah ni. Gini dia istihadah. Boleh kaji balik. Okey, darah yang keluar dari hujung urat bawahnya wanita. Lelaki seorang wakil boleh. Darah yang keluar, kita tak payah tak tubik dia kata. Tak apalah. Okey, darah yang keluar. Okey, puanlah dengar sikit. Dari hujung urat. Okey, hujung urat Di bawah rahim. di bawah Rahim. rahim. Perempuan. Okey, urat tu dipanggil, kalau nak tahu nama dia, namanya Muhammad ada. Nama dia Al-Azil. Ada nama dia. Urat yang mengeluarkan darah istihadah dipanggil Al-Azil. Azim. Nama dia Al-Azil. Di bawah urat ni lah keluarnya darah, dipanggil darah istihadah ataupun darah fasad. Okey, bila dia keluar? Dia keluar melebihi tempoh keluar sebanyak-banyak haid, Banyak-banyak nifas. dan juga dia keluar melebihi tempoh sebanyak-banyak nifas. Dan boleh jadi juga istihadah dia keluar bila? Sebelum cukup umur keluar haid. Tu kena nota, boleh ambil. Darah istihadah juga boleh keluar bila? Dia keluar sebelum tempoh matang untuk perempuan keluar haid. Contoh, perempuan keluar haid umur 9 tahun. Umur 8 tahun lebih, baru 8 tahun 2 bulan keluar darah melalui faras. Maka itu darah apa? Boleh dikatakan itu darah istihadah. Contoh, perempuan paling awal mari haid 9 tahun. Tiba-tiba keluar darahnya 8 tahun 11 bulan 10 hari. Darah apa? Tu setengah ulama kata tu dikira darah haid. Tu cuma setengahnya kalau jauh jarak dia. 9 tahun jarak dia 7 tahun lebih, 7 tahun 4 bulan, ataupun 8 tahun, ataupun 8 tahun 4 bulan, 8 tahun 8 tahun 10 bulan. Jauh lagi nak sampai 9 tahun, maka darah sebelum 9 tahun saat ni ataupun tak sampai dekat-dekat dengan 9 tahun, tu dikira semua darah istihadah. Boleh? Okey, jelas. Okey, bila sebut istihadah, dia boleh jadinya tubik sebanyak-banyak tempoh haid dan sebanyak-banyak tempoh kita panggil tempoh nifas. Istihadah. Bila sebut istihadah, dia tubik dua lah. Dianya berlaku dalam tempoh haid. Yang kedua, istihadah berlaku, ni kebiasaan, berlaku dalam tempoh nifas. Poinnya lagi, istihadah ni tubik sebelum umur 9 tahun ataupun jauh daripada 9 tahun. Kalau 8 tahun 11 bulan atau 8 tahun 12 bulan 7 hari ke, tu setengah orang sebut tu dikira darah haid dah. Cuma kalau jauh, baru 8 tahun 1 bulan, itu dikiranya istihadah. Okey, darah istihadah ianya sama ada berlaku dalam tempoh haid, dalam waktu haid, atau berlaku dalam tempoh nifas. Maka dia terbahagi kepada 7 bahagian.
Darah istihadah dipanggil, bagi perempuan saat dipanggil mustahadah. Istihadah tu kena kepada darah yang keluar melalui faraj perempuan. Mustahadah perempuan yang keluar darah melalui faraj. Dipanggil istilahnya mustahadah. Istihadah kena pada darah, mustahadah kena kepada dipanggil perempuan yang keluar darah. Mungkin dia panjang sangat ni, kira kita buat ringkas lah lebih kurangnya. Dia ada 7 bahagian. Okey, pertama, kena tulis kan? Kena lukis ke? Lukis kena tulis ke? Kalau sebut tak jelas dah. Okey, istihadah dia terbahagi kepada 7. Dengan makna 7 bahagian istihadah di dalam tempoh haid. Dan boleh jadi 7 pembahagian istihadah di dalam tempoh nifas. Dengan makna dia kalau kita kumpul semua 7 14. 14 dia panggil pembahagian darah istihadah yang berlaku di dalam nifas dan waktu nifas dan waktu haid. Okey, apa 17 tu? 14 tu? Kalau dalam tempoh nifas haid dulu. Dalam tempoh haid, yang pertama dia panggil, dia terbahagi 2. Istihadah ni dipanggilnya 2 keadaan. Dia panggil mubtadah dengan mu'tadah. Mubtadah dengan mu'tadah. Okey, saya tulis sikitlah. Okey, mustahadah. Apa mustahadah? Perempuan yang keluar darah melalui faraj, yang keluar lain daripada tempoh sebanyak-banyak haid dan tempoh sebanyak-banyak nifas. Bila sebut mustahadah ataupun istihadah, yang pertama dipanggil mubtadah. Mubtadah. Yang kedua dipanggil mu'tadah. Mubtadah dia ada 2 juga, tulis 2. Tak boleh beza. Boleh beza. Boleh beza. Banyak pun macam habis. Tak foto stick. Boleh dah muda. Nanti saya foto step lah. Semua ni sekali lalu dulu.
Betul lah kata perempuan ni cerewet. Sebab istihadah tu cerewet ni. Okey, dia terbagi kepada 7 bahagian. Siapa ulama sebutnya? Istihadah ni siapa memeningkan para ulama. Sebab apa? Sebab banyak kali. Okey, kita pergi sekali lalu. Mustahadah kena kepada perempuan yang keluar darah istihadah. Okey, bila sebut mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah, dia terbahagi kepada 2. Kalau dah lahir dulu, Yang pertama, dia newbie kita panggil. First time keluar haid. First time keluar darah. Yang kedua dipanggil beradat. Sudah biasa keluar, sama ada pernah ada sekali ataupun 10 kali dan sebagainya. Terbahagi kedua lah, beradat ataupun tidak beradat. Kalau mubtada'a saat ni dipanggil baru keluar. First time, tak biasa lagi. Mubtada' kita panggil baru keluar darah. Sebelum ni tak keluar lagi, ni baru keluar. Ada pun muqtadah, dia ni biasa dah. Pernah keluar darah. Bila kita nak cara mengenai mustahadah, istihadah, kita kena tahu dulu perempuan saat ni dia biasa keluar darah melalui farah dia. Kalau dia sudah biasa keluar dipanggilnya muqtadah. Kalau tak biasa lagi atau panggil first time, panggil mubtada'ah. Maka bila sebut yang first time, baru keluar darah. Okey, contohlah dia baru keluar, perempuan ni baru keluar darah, maka dia saat ni boleh beza, tanya dia. Boleh beza pada darah saat ni. Boleh beza ke tak boleh beza? Sebab darah keluar saat ni sama ada takut ada berwarna. Kita akan cara mengenai fatrah dan naqaq nanti. Fatrah dan naqaq mengenai dalam hid jugalah. Dalam bab istihadah juga. Okey, bila perempuan newbie baru keluar darah, sama ada saat ni boleh beza ke atau tak boleh beza. Untuk yang baru saja. Bagi yang dia panggil beradat, batu perempuan yang dia keluar darah sebaiknya sebut darah sebagai ni, dia kena tanda. Takut bukan ke dia takut berlaku istihadah, patut dia kena tanda. Hari ni keluar darahnya darah merah. Tanda di kalender. Tak jangan buat status lah. Tanda dia kelihatan. Lepas tu esok pula keluar. Esok keluarnya merah tu kena tanda. Lusa keluar pula, keluarnya hitam pekat kena tanda. Sebab apa? Supaya kita dapat membezakan dia. Okey, di perempuan yang baru keluar darah hanya masalah tu ya. Dia boleh beza ke tak boleh beza. Ada pun bagi yang perlu dah sebelum ni pernah keluar darah, dipanggil muqtadah, terbahagi kepada 4 jenis. Pertama dia panggil dia perempuan saat ni, dia ingat waktu dan qadar haid. Ingat waktu dan makna, dia ingat waktu saat ni tu bila keluar. Sama ada awal bulan, atau tengah bulan, atau akhir bulan. Dia panggil waktu, ingat waktu. Yang keluar darah ni dia kata, masa mana? Akhir bulan tu dia kata 28, 29 tu. Dan juga dia ingat qadar haid. Berapa hari? Marinya 4 hari dah. Tu. So, untuk perempuan yang pernah keluar haid. Yang kedua, dia tak ingat waktu dan tak ingat qadar. Tak tahu ke pun. Cuma tahu darah yang keluar. Berapa tahu? Tahu macam itu. Okey, dia tak ingat dulu. Bila keluar? Awal bulan ke, tengah bulan ke, ataupun akhir bulan? Itu ingat dia kata. Ingatnya makan nasi dah hari ni. Jadi tak ingat bila awal ke tengah ke, sebab apa? Bila keluar istihadah kita nak menghukum saat ni darah tu darah haid ke? Ataupun kalau berlaku di nifas tu darah nifas ke? Atau darah yang melebihi qada waktu nifas, atau melebihi qada waktu haid. Okey. Tu batu kena tanya ni. Batu bila perempuan nak keluar darah, dia kena royak kepada soalan kepada ustaz dan sebagainya ustazah. Dia kena tegai molek dia saat ni keluar darah tu dia ni newbie ke lama dah. So
Pernah keluar tu. Yang kedua saya dia tu kalau newbie boleh beza kodok ataupun tak boleh beza. Kalau yang lama dah sana tu pula pakar. Dia ingat kodok waktu dan kodok. Kalau ingat boleh kita tentukan darah sana. Yang keduanya tak ingat dua. Waktu awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tak ingat. Yang ketiga waktu tak ingat waktu yang kadar. Yang nombor dua sana dia tak ingat waktu tengah bulan mari kau, akhir bulan kau, awal bulan kau. Yang kedua tak ingat berapa hari mari. 7 hari kau? Tak juga. 6 hari kau? Tak juga. 5 hari? Tak juga. Lepas tu cuma tahu keluar saja darah. Tak tahu masa mana. Okey. Yang ketiga dia ingat waktu. Ingat awal bulan. Masuk bulan gaji tu tubik keju. Contoh. Ingat waktunya keluarannya awal bulan. Gaji yang lepas lah, bulan lepas lah. Tetapi dia tak ingat kadar. Ingatnya keluar awal bulan berapa hari, tak ingat. Tu. Yang keempat terakhir dia tak ingat waktu. Tak ingat waktu sama ada awal bulan ataupun tengah bulan ataupun akhir bulan, tapi ingat kau dah ingat tu keluarnya 7 hari. Tu dia contoh. Okey, sama juga dengan dia panggil mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah di waktu nifas. Tujuh juga. 7 juga. 7 keadaan. 7 keadaan bagi perempuan yang keluar darah kita panggil darah istihadah pada waktu sebanyak-banyak nifas. Tu umumlah, cuma kita nak sebut sikit bab fatrah dengan nakak dulu. Hakikah apa dia fatrah ke apa dia nakak? Biasa dengar ke tak? Perempuan, biasa dengar ke tak? Dia fatrah ke dia nakak? Nakakun fatrah. Fitrah biasa dengar fitrah tak? Fitrah, fitri, farah. Biasa dengar tu. Fatrah dengan nakak. Okey, apa dia fatrah, apa dia nakak? Okey, fatrah dulu. Bermula fatrah itu suatu hal kelakuan yang berselang di dalam haid. Apa dia fatrah? Sesuatu yang keluar atau yang kelakuan yang terselang dalam haid, daripada mengalir darah dan tinggal di dalam faraj. Bekas darah sekira-kira jika dimasukkan di dalamnya kapas, nescaya kelihatan pada kapas itu warna darah atau fatrah. Mudahnya gini, dia fatrah luar tak ada, dalam ada. Contoh dia tu mari haid paling sikitnya 24 jam sehari semalam, ataupun haid paling banyak 15 hari 15 malam. Dia keluar haid hari ni, keluar sejam contoh dia keluar sejam. Maka dia berkelih dan di pack dia, apa panggil dia, kontak dia, tak ada darah, kosong. Tapi kalau dia ambil kapak, mak sumbat dalam gotu dia saat ni, ada lagi darah, ada lagi bekas paling kurang ke kuningan. Maka dipanggil saat ni, ke adik dia saat ni fatrah. Keluar haid saja, tengok di pampers tak ada pampers, apa panggil? Pampers ni budak lah. Pampers lah istilahnya mudah. Okey, tak ada, keluar saja ya. Haid paling kurang 24 jam. Tu maka dia cek dalam tu ada lagi kekuningan ataupun merah dan sebagainya. Paling standardnya biasa keluarnya kuning. Tu maksudnya dia tu dalam keadaan fatrah. Dia luar tak ada darah tapi dalam masih lagi ada. Okey, bab tu perempuan secara umumnya bila dia rasa darah dia ni duk basuh ni hari haid contoh. Bila nak mandi kena cek. Kalau cek ada yang kuning, haram mandi. Bapa, haid walaupun berhenti dah tapi ada lagi. Tempat je bukit kau dah cek paper tak ada, boleh mandi dah. Kena cek dalam, masuk kapal. Kalau ada lagi kuning, masih lagi ada dia panggil darah haid yang keluar tapi tidak keluar luar, duduk dalam. Okey, yang kedua nakak ialah suatu hal yang terselang dalamnya daripada keluar darah dan tiada tinggal di dalam faraj. Bekas darah sekira-kira jika dimasukkan di dalamnya kapas, nescaya keluar ia bersih dan tiada kelihatan pada warna darah. Fatrah luar tak ada, dalam ada. Nakak luar tak ada, dalam tak ada. Tapi dalam tempoh haid. Contoh, keluar darah 2 hari. Hari ni 3 jam, esok 4 jam contoh. Lusanya tak keluar.
Kau putih dah darah, dia kata. Dia pun cek dalam. Cek luar tak ada. Cek dalam. Cek dalam tak ada juga. Tu dipanggilnya nakok. Lusa pula keluar pula 3J contoh. Tu maka dipanggil ke adik lagu tu luar tak ada, dalam tak ada, dia panggil nakokun, suci. Suci luar, suci dalam, tapi dianya tak suci lagi lah. Tu. Suami tak nak belayar lagi. Dia boleh je lah. Okey. Kita pergi kepada situasi lebih kurang. Kalau cara ni panjang, cumanya kita ambil ringkas saja. Kita sama apa ni kita ni? Boleh rehat makan nasi ke? Okey lah, so dah ambil. Boleh ke 5 minit? 5 minit dah. Okey, ambil so. Masalah pada menyatakan mubtada'ah mumayyizah. Apa mubtada'ah? Tu, mubtada'ah. Orang yang dia keluar first time keluar darah daripada faraj. Lepas tu pula dia tu mumayyizah. Dia boleh beza. Okey dah? Kan adik dia nya? Saya baca sajalah. Maka jika ada ia baharu haid, dia baru keluar haid dan dapat membezakan ia akan sifat darah. Dia boleh beza sifat darah. Contohnya seperti dilihat darah itu qawi. Raja Inggeris kau darah qawi. Darah qawi darah kuat. Dengan makna darah warna hitam. Ataupun darah merah pekat. Okey. Kalau ikut turutannya, darah qawi, darah kuat dengan darah lemah. Paling kuat dipanggil darah warna hitam. Lemah sikit dia panggil warna merah. Yang ketiga dipanggil merah kekuningan. Yang keempat kuning. Yang kelima kuning keputih-putihan. Paling kuat darahnya dipanggil hitam. Kedua merah seluruh sikit. Tiga merah kekuningan bawah lagi. Keempat kuning. Kelima kuning keputihan. Dengan mana kalau darah paling kuat darah yang warna hitam ataupun darah merah pekat. Okey, bila perempuan saat ni dia keluarnya darah first time, newbie, dan dia boleh beza darah saat ni, darah hitam lah, contoh darah kuat lah, seperti hitam. Dan dia boleh beza juga. Hari yang keduanya keluar darahnya darah lemah seperti warna kuning ke. Okey. Maka darah yang dhaif itu, darah yang lemah warna kuning itu istihadah. Dan jika lanjut masanya keluar darah kuning saat ni, masanya banyak, darah yang qawi itu haid dengan syarat jika tiada kurang ia daripada sekurang-kurang haid. Contoh bagi perempuan yang dia newbie baru keluar darah, dia keluarnya contohlah daripada 5 keadaan jenis darah kuat saat ni, tubiknya 2 warna. Warna hitam so, warna merah muda so contoh. Maka dia boleh beza. Kita keluarnya baru first time, tapi keluarnya mula-mula tubiknya warna hitam. 2-3 hari lepas tubiknya warna panggil merah muda ataupun warna pink. Tu boleh bezanya lagu tu. Maka darah yang kuat, darah hitam saat ni itu haid, dipanggilnya darah haid. Syarat kena cukup umur lah. Kalau umur 7 tahun tak kena kecek dah, istihadah. Okey. Ni lah ni seolah dia keluarnya 9 tahun ataupun dekat-dekat 9 tahun ataupun dia keluar ni 10 tahun dia keluar lewat contohnya. Okey. Dengan syarat boleh panggil darah yang kuat itu adalah haid dengan syarat jika tiada kurang ia daripada sekurang-kurang haid. Paling kurang darah warna hitam saat ni marinya mari sehari ataupun 24 jam. Dan tiada lampau ia tidak melebihi daripada sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Dan tiada kurang yang dhaif itu tak kurang, paling kurangnya sekurang-kurang suci berturut-turut. Dengan makna 15 hari waktu tempoh suci, seperti bahawa adalah ia dhaif 15 hari pada halnya berhubung, yakni bersambung supaya ia dijadikan darah yang lemah saat ini suci antara 2 haid. Sama ada terdahulu sebelum ni darah yang qawi itu dah kuat tu adalah yang dhaif, atau kemudian sama ada darah saat ni mari kuat dulu atau lemah dulu, sama ada. Yakni atau kemudian darah qawi, darah kuat saat ni ataupun warna hitam daripada yang dhaif, sama ada mari darah kuat dulu atau mari lemah dulu, sama ada. Atau jatuh, yakni berlaku pada pertengahan, iaitu qawi berada di antara 2 darah dhaif. Contohnya mula-mula keluar ni untuk newbie dulu, dia keluarnya warna merah muda, 2-3 hari keluar pula warna merah pekat ataupun kita panggil hitam. Esok ataupun lusa ataupun 3 hari pula keluarnya darah merah muda, bermakna darah kuat
berada di tengah-tengah antara darah yang lemah sikit daripada darah yang kuat sana. Maka jika tiada diperoleh satu syarat, tak boleh tak ada satu syarat daripada segala syarat yang tersebut itu, seperti bahawa kurang darah yang qawi itu daripada sekurang-kurang haid, atau lampau atau lebih daripada sebanyak-banyak haid, atau kurang yang dhaif itu daripada sekurang-kurang suci, tak sampai 15 hari, atau tidak berturut-turut, seperti dilihat darah sehari hitam dan sehari merah sehingga berkekalan seperti demikian itu, maka perempuan itu ketiadaan syarat tamyiz, artinya membezakan, lagi akan datang hukum dia. Dia akan cara hukum dia, bagi hukum secara masuk sikat ni kita sebutnya, perempuan saat ni dia kena semaya seperti biasa. Dia panggil apa tu? Sebabnya kalau kena semaya sebuah skala, walaupun dia saat ni mari selai-selai, dihukum pada awal saat ni dia panggil sehari semalam. Jelas kan? Sekali lah ni sakit kepala juga lah. Cuma nak ayat gini lah, secara umumnya istihadah ni penyakit. Bila penyakit, siapa dia nak sakit? Semua kita sakit. Cumanya ulama sebutnya, amalkan bagi perempuan khususnya doa dihindari daripada istihadah. Apa istihadah? Istihadah jarang berlaku, tapi berlaku. Bila berlaku, susah bagi perempuan saat ni nak menentukan dia saat ni haid ke ataupun istihadah. Jika berlaku dah nifas, dia ni nifas lagi ke istihadah. Sebab apa? Sebab istihadah dia wajib semaya dan juga wajib puasa. Tu. Ada pun haid tak ada masalah, tak kena cara dah. Tu. Kalau keluar haid tak kena semaya, kalau puasa tak kena puasa. Ada pun istihadah dia darah penyakit. Bila darah penyakit dia dihukumkan suci. Bila suci, semaya kena jalan, puasa kena jalan. Cuma bagi istihadah, kalau darah saat dia keluar banyak berterusan, kena pakai pad. Kalau bagi waktu puasa, kita dekat dengan puasa ni, dia kena tinggalkan daripada pakai pad untuk waktu tengah hari puasa. Malam dia kena pakai. Tu jelas? Jelas sekadar dia lah. Jadi sekadar tu dulu bab istihadah. Kalau nak jelas lagi, kena ngaji bab dia lah. Saya ngaji bab ni pun banyak sesi lah. Nak boleh kita faham dan sebagainya. Maka kalau sekali jelas ni, kau dah boleh anggap lah dah. Mudah-mudahan kita dapat ambil dipanggil gambaran awal. Umumnya istihadah ni boleh berlaku di nifas, boleh berlaku di haid, dan kategori dianya 7. Jadinya 14 keadaan boleh berlaku di perempuan saat ni. Okey jelas. Jadi sekadar dulu untuk hari ni, insya-Allah minggu depan kita masuk bab puasa lah. Sebenarnya bulan kita ni Rejab, Syaban, Ramadan, kita ambil, kita panah mengenai puasa kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.